Ya, kita kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi dan kali ini ada satu segmen wawancara akan kami bawakan terus ke kaca TV Auda berkenaan dengan kuih kegemaran saya. Kuih apa tu? Kuih bahulu. Kan? Alah, salah. Buat-buat dah tahu. Buat dah tahu. Kuih cincin. Kuih Ya. cincin makanan tradisi kita ni. Kita bawakan terus ke studio pada pagi ini Puan Mazidah Zulkifli. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Manis rasanya pula Puan pada pagi ini. Mungkin semanis kuih cincinnya. Kalau dirasa. Baiklah Puan, tajuk kita pada hari ini amat menarik sekali. Kuih cincin makanan tradisi kita ni. Mungkin Puan dapat menjelaskan ya dengan perniagaan yang ada, apa sebenarnya jenis perniagaan ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya ingin mengucapkan kepada pihak RTB untuk sudi mengundang saya untuk menjemput di Rampai Pagi RTBN ya, untuk mengongsikan dan bercerita sedikit tentang perniagaan kami. Perniagaan kami ini ialah sebuah perusahaan pembuatan makanan tradisi Brunei, iaitu kuih cincin. Kuih cincin ini lamalah sudah kami menjalankan dan memang kami online bisnes sahajalah dari dahulu. Di atas secara atas talian. Puan, bagi kuih cincin ini kebiasaannya kalau generasi-generasi baru ini mereka ini mahukan sesuatu yang unik, trending. Jadi kalau usahawan ataupun perniagaan Puan, adakah ianya dikekalkan tradisi itu ataupun ada perubahannya? Okey, kalau bagi pihak kami lah, perusahaan kami, memang kami kekalkan rasa itu dari dulu. Sebab rasa itu dari hasil turun-temurun, resepinya lah dari nenek kami apa. Memang kami mengekalkan sampai hari ini ia punya resepi itu. Ya, orang bercakap kalau sekiranya resepi itu sama tapi air tangan selalu lain-lain. Tapi mungkin kalau bagi Puan sendiri memang sudah pandai ni membuat cincin dari turun-temurun. Itulah namanya di mana tumpahnya kuah, kalau dia ke nasi sama tu rasanya. Wow, dah sama rasanya. Baik, ini juga kami ingin mengetahui sebenarnya kepada Puan Mazidah mengenai dengan perniagaan ini. Bagaimana bermulanya untuk memulakan berniaga kuih cincin makanan tradisi? Untuk menjawab soalan itu mungkin bolehlah kali saya akan bercerita sedikit. Boleh. Latar belakang keluarga saya sendiri, memang dari saya damit atau kecil lagi memang saya membesar dalam kumpulan keluarga yang suka berniaga. Contoh nenek saya, ibu saudara saya, ibu bapa saya memang suka berniaga. Jadi dari saya kecil lagi, saya menolong ibu saya membuat kuih hato hinggalah ke hari ini. Jadi dari sanatah saya timbulnya minat untuk bagaimana mengusahakan dan belajar macam mana membuat dan menjalankan perniagaan ini. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kita dapat melihat ada pendedahan awal bagi Puan Mazidah sendiri. Betul. Dari kecil pandai sudah berniaga. Amat menarik sekali. Jadi kami fahamkan perniagaan ini adalah di bawah sokongan DARE. Betul ya Puan? DARE. Jadi mungkin dapat ditanyakan bagaimana DARE ini dapat membantu perniagaan Puan? Sebenarnya saya baru tahu baru tahun-tahun lepas itu saya tahu yang DARE ini adalah salah satu platform untuk membantu usahawan-usahawan di Brunei di luar sana. Dan dari sana saya pernah pada masa yang lalu saya mengikuti kursus selama 3 minggu di DARE. Dan di sana DARE banyak membantu saya untuk macam mana belajar macam mana untuk menguruskan dari segi kewangan, dari segi strategi pemasaran dan juga banyak memberi peluang kami untuk berniaga secara fizikal. Sebab sebelum ini memang kami online business sahaja dan baru-baru ini contoh kami mengikuti Chat and Chew di Temburong. Kalau kan tahu itulah kali pertama kami berniaga secara fizikal dan dapat berjumpa dengan pelanggan-pelanggan di luar sana. Jadi alhamdulillah lah. Di Chat and Chew di Temburong ya? Baru-baru ini. Baru-baru ini di Chat and Chew Temburong baru dapat berjumpa dengan pelanggan-pelanggan secara fizikal. Ini rupanya tukang masak yang membuat selama ini. Ya. Dan mungkin pada ketika ini ada juga yang terfikir, kuih cincin juganya, apa hasilnya? Mungkin dari sana dapat Puan jelaskan perkembangan bagi perniagaan, membuka mata bagi penonton kita ni. Alhamdulillah perkembangan setakat ini
sangat menggalakkanlah dari terutama sekali dari warga emas, terdiri dari warga-warga emas dan juga tambahan kami punya tempahan pun semakin meningkat alhamdulillah dan juga pelanggan-pelanggan baru pun semakin ramai WhatsApp kami pun juga untuk mengorder menempah. Dari sanalah bukan saja warga emas yang menempah ni, kadang-kadang ada juga yang menempah sebab anaknya suka. Jadi bukan saja warga emas, anak-anaknya suka. Sebab kuih cincinan ini bukannya dinikmati oleh warga emas sahaja. Betul. Orang sekeliling pun suka dengan semua kuih peringkat cincinan umur. ini. Semua peringkat umur, bukan saja dapat dimakan di waktu pagi, tapi tengah hari pun boleh dijadikan makanan sampingan, kudapan kan? Betul. Dan juga adakah ianya tertumpu bagi satu daerah saja? Tidak, pada memang pelanggan kami ada dari 4 daerah. Ada yang membeli, ada yang sanggup turun dari KB hanya untuk membeli kuih cincin kami. Itulah sambutan yang sangat menggalakkan. Yang diceritakan ni yang indah-indah. Mungkin ada sebenarnya cabaran yang telah dilalui. Betul. Cabaran itu setiap perniagaan mungkin ada cabarannya masing-masing. Jadi cabaran bagi kami ialah dengan kenaikan harga barang, inflasi. Contoh harga barang macam bahan-bahan mentah, minyak, tepung dan lain-lain. Memang itu salah satu cabaran kami untuk mengekalkan bagaimana kami mengekalkan kualiti itu jualah. Adakah bererti harga jualannya pun harus ditingkatkan atau bagaimana? Bagaimana cara solusi untuk menangani masalah tersebut? Kami mengatasi dengan mungkin kami menaikkan sedikit harga dan juga tapi kami akan mengekalkan lagi kualitinya tu juga dan rasanya tu walaupun dengan kenaikan harga kami akan tetapkan juga ia punya kekalkan rasanya tu lah yang paling penting. Jadi ini berkaitan dengan bahan asas lah ya sebenarnya, bukan disebabkan oleh perniagaan ini menaikkan harga, kita ni pun menaikkan harga, tapi sebenarnya disebabkan oleh bahan asas yang harganya naik. Jadi terpaksalah untuk kita ni berjual juga. Inilah dalam arena perniagaan perlu ada sukat-sukatnya dan perlu juga ada pengorbanannya. Kalau rasanya dengan harga sedemikian, macam mana akan balik modal, macam mana akan meningkatkan lagi perniagaan. Jadi kita sebagai pelanggan perlu menyokong sahaja apapun juga yang diberikan oleh mereka, asalkan kualiti yang mereka hasilkan itu masih lagi tetap mantap ya. Baik, mungkin juga auditor tanya-tanya di pagi ini kongsi-berkongsi sahaja tentang kuih cincin ini sebenarnya ada diberikan tapi sudah pun habis untuk pagi ini. Laris. Jadi dari sana kita ni melihat memang nyaman ni makanan ni. Jadi pada habis kita kalau rasanya ingin mengetahui lebih lanjut, habis kita boleh beli saja rasainya. Dan juga mungkin dapat dikongsikan Puan, bagaimana pihak pelanggan ataupun orang ramai ingin mengetahui lebih lanjut ataupun perkembangan daripada perniagaan Puan. Kalau kepada pelanggan-pelanggan yang belum lagi merasai, mungkin mereka boleh melayari kami punya Instagram di kuihcincin.bn dan di sana pun ada details yang akan kami bagi untuk menghubungilah nombor sekali lagi pun kuihcincin.bn di laman Instagram. Di laman Instagram. Jadi setakat ini kalau kita lihat perniagaan ini, adakah ianya tertumpu kepada kuih cincin saja ataupun ada perancangan untuk orang kita ni mencuba lagi menu-menu yang lain? Kalau perancangan itu sebenarnya ada banyak, tapi kami akan fokus dulu untuk kuih cincin ini untuk mengembangkan lagi sebab belum kami ingin mengembangkan lagi ke pasar-pasar ke kedai-kedai runcit yang ada di Brunei dan insya-Allah satu hari nanti kami ingin menembusi pasaran Borneo insya-Allah pada satu hari nanti dan juga antara perancangan kami ialah kami ingin membuka satu tempat yang khusus untuk membuka pembuatan kuih cincin ini dan secara tidak langsung terus juga memberi peluang pekerjaan kepada warga tempatan yang lain. Betul sekali. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ambillah langkah-langkah yang kecil ini untuknya orang kita ni akhirnya dapat menembusi pasaran secara global. Apalagi kuih cincin yang memang kita ketahui menjadi kegemaran ramai. Peribahasa untuk hari ini. Banyak peribahasa yang dapat kami kongsikan pada hari ini. Dan juga jika habis kita bersempatan melayari laman Instagram mereka pada ketika ini kuihcincin.bn di mana ada pengongsian mereka di Instagram tersebut, antaranya inilah antara kuih cincin, antara aktiviti yang mungkin pihak Puan ada bawakan baru-baru ini.
Baru-baru ini. Dan mungkin sebentar lagi kami kongsikan kepada Auda packaging ataupun bungkusan kuih cincin berkenaan, adakah ianya biasa saja ataupun ada pembaharuan? Ada pembaharuan, alhamdulillah. Pada start tahun lepas memang kami ada membuat packaging baru. Di sanalah makin ramai lagi yang tertarik untuk merasa kuih cincin. Puan ada memberikan khidmat ke Indah yang kalau macam untuk hari jadi ada packaging tertentu, ada bungkusan tertentu untuk hari jadi, hantaran, berian dan Buat sebagainya. masa ni belum ada lagi. Mungkin perancangan ke depan. Perancangan ke depan. Bagaimana pula dengan kuih yang lain? Adakah kuih cincin saja? Pada masa ni memang kami akan fokus kuih cincin itu saja untuk lah, memasarkan ke kedai-kedai itulah. Itulah fokus utama kami, yang impian kami. Baik, seperti yang anda saksikan pada kita ini, inilah antara laman Instagram mereka ya. Aktiviti ya baru-baru ini diadakan bertempat di mana ni Puan? Chat and Chew di Temburong. Itulah kali pertama kami secara fizikal. As a vendor lah dari Dare. Jadi sambutannya memang pastinya sangat menggalakkan lah kan? Alhamdulillah. Jadi kalau kita ni lihat sahaja Puan pun sudah pun mengikuti seperti Chat and Chew ataupun di antara salah satu cara jua untuk mengembangkan perniagaan kan, untuk orang kita ni bukan sahaja berniaga tapi dapat memperkenalkan produk kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Salah satu cara orang kita ni untuk memasarkan produk-produk sendiri. Betul. Itulah sebenarnya kalau untuk memulakan perniagaan ini terpulang kepada diri sendiri. Di manakah keselesaan kita ni untuk berada. Kalau saya rasanya meminati bahagian teknologi, jadi perlulah berada di bahagian teknologi. Kalau hobi Nadirah mungkin memasak, ada sanalah benda. Hobi saya makan. Baik, mungkin dia berkaitan dengan makanan-makanan. Malah juga di negara Brunei Darussalam ada Instagram. Mereka yang menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun media sosial ini untuk mengongsikan makanan-makanan, tempat-tempat menarik di negara Brunei Darussalam. Jadi itulah sebenarnya cara untuk kita ni berniaga ataupun cara untuk menjauhkan lagi kemahuan kita ni. Sebenarnya apa yang saya fahami dari perkongsian Muammar itu, maksudnya kita ni menggunakan satu individu terkenal mungkin di salah satu media sosial untuk memasarkan lagi produk-produk kita ni agar dapat lagi pendedahan kepada viewers ataupun kepada pengunjung-pengunjung laman Instagram mereka. Itulah di antara cara jua, salah satu cara untuk pemasaran produk-produk yang kita ni ada. Baik, mungkin dapat dikongsikan lagi di Kaca TV sekarang ini. Inilah antara suasana di daerah Temburong yang berkesempatan dikongsikan daripada pihak kuihcincin.bn ini daripada pihak Puan sendiri, Mazidah Zulkifli berkongsi sama peniaga bagi kuih cincin makanan tradisi kita ni. Itulah yang kita harapkan, di mana sebenarnya makanan tradisi kita ni cukup unik, dan kalau kita ni ubah, memang di generasi akan datang mereka sukar untuk mencari di manakah keunikan tersebut, tradisi tersebut. Jadi dari sana mungkin terpulanglah kepada Auda, adakah akan mengubahnya, ataupun bagi Auda yang mahu mengekalkan tradisi, biarlah ianya masih lagi bertepatan kualitinya, walaupun tadi dikongsikan oleh Puan Mazidah tadi, antara cabarannya adalah kenaikan harga. Janganlah pula kita ni menurunkan harga ataupun menggunakan bahan-bahan yang kurang rasanya. Ini akan menyebabkan lagi turunnya perniagaan kita ni sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kuih cincinan ni Puan, adakah, kalau bahasa Inggerisnya, adakah possible ni sekiranya kuih cincinan ni dimodernkan satu hari nanti, ditambah mungkin pelbagai perisa yang baru-baru, salted caramel, matcha mungkin belum lagi mencubalah nanti pada masa akan datang, mungkin mencuba merasa dulu mencubalah. Tapi sekiranya ada perisa salted egg, Muammar kan balik dulu. Ia suka salted egg, ingin merasa tester salted egg dan pelbagai lagi perisa yang ada. Sebelum kita ni berpisah Puan, mungkin Puan ada sedikit kata-kata semangat, kata-kata motivasi untuk di luar sana yang baru sahaja ingin memulakan perniagaan dan ingin mengikuti langkah-langkah Puan dalam berniaga. Silakan Puan. Nasihat saya pada belia-belia yang di luar sana, jangan takut dan jangan takut dan untuk mencuba sesuatu perkara yang di luar zon selesa kita ni. Sebab kalau kita ni stay di zon ketanian itu sahaja, memang tidak akan maju ke hadapan. Jadi jangan takut untuk mencuba, beranikan diri dan jangan putus asa.
Wah, berani mencuba dan jangan berputus asa. Cebisan kata-kata motivasi daripada Puan Mazida pada Betul. pagi ini. Baik, sebelum kita menutup tirai segmen keusahawanan ini, Puan ada juga ingin bertanya. Katanya berapa orang kaki tangan pada ketika ini? Pada masa ini memang yang mengusahakan perniagaan ini kami adik-beradik dan ibu saya sendiri. Macam family business ya? Yes, family business. Oh, wow, selain daripada menjalankan perniagaan dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahmi. Tapi bagaimana kalau macam menggalas tugasan? Berapa target jualan dalam sehari atau mungkin sebulan? Pada masa ini memang target jualan andang setiap 2 hari RM600 setiap 2 hari. Wow. Setiap 2 hari sebab Setiap 2 kuih cincin hari, ini bukan siap 1 hari, memang memerlukan masa. Jadi prosesnya. pembuatannya memerlukan waktu. Maksudnya memerlukan waktu. Kenapa waktu tu panjang? Sebab proses Menunggu. kuih cincin itu ada panjang. Ia punya macam banyaklah, pembuatannya, acuannya, lepas itu di penggorengannya lagi, di packing lagi. Jadi macam biasanya kalau membuat satunya orang kita ni batch, kuih cincin itu mengambil masa 2 hari. Sekaligus banyaklah. Sekaligus banyak. Dalam masa 2 hari. InsyaAllah Nadira, kita ni akan buat package program. Jadi lebih kita ni mengetahui sebenarnya. Saya pun ingin mengetahui sebetulnya bagaimana cara untuk membuat kuih cincin ini. Maklum sajalah kalau dilihat kuih cincin ni ada luarannya, coatingnya, lepas tu ada lagi isinya. Betul. Jadi apa tu sebenarnya luarannya tu, coatingnya tu dan apa lagi isinya tu. Mahu je kita ni kan tahu sebenarnya adakah sama dengan kuih-kuih yang lain ataupun rasa ataupun apa isinya tu ataupun juga warnanya kenapa berbeza. Sebenarnya Muhammad ini mungkin bertanya pasalkan meniru resepi kali ini. Jangan. Pasalkan menambah satu egg dalam Tapi yang menariknya kalau walaupun perniagaan itu sama, ada rasanya berbeza kan. Kena itulah ada air tangan yang berbeza. The touch of the cooking itu nasib. berbeza. Tapi dapat itulah sebenarnya kebaikannya untuk kita ni untuk mengongsikan makanan-makanan tradisi ini. Satu kita ni pamerkanlah makanan-makanan tersebut ataupun tradisi-tradisi kita ni ke luar negara, kerana kalau dilihat kuih cincin ini boleh saja bertahan lama. Jadi boleh jadi diberikan jualan ke luar negara, dan peminatnya juga tadi Puan ada mengongsikan 4 daerah. 4 daerah ini cukup tangan juga. Kalau sekiranya kita ni ada pengunjung-pengunjung dari luar negara pun ia dapat menjadi satu oleh-oleh untuk mereka bawa ke tanah air mereka dan memperkenalkan inilah budaya dan masakan daerah kuih cincin dari daerah dari Brunei dari Brunei Darussalam. Jadi kalau kita ni dapat mengetahui kuih cincinan ni biasanya dibeli, pernah kita ada pengunjung-pengunjung luar sudah yang membeli? Setakat ini belum ada lagi. Tapi mungkin kalau pelanggan-pelanggan selalunya ingin membawa untuk dorang bawa ke luar negeri. Macam untuk kan dorang makan-makan. Sambil-sambil bercuti itulah. Tu barangkali ada. Selalunya kalau kuih cincinan ni tadi Muhammad katakan ia bertahan lama. Berapa lama sebenarnya kuih cincinan dapat bertahan? Perniagaan ini memang ibu saya kan yang menganu. Dari saya kecil lagi memang ibu saya sudah berniaga kuih ni. Jadi sampailah saya besar sekarang memang masih lagi sudah berapa tahun berniaga. 20 lebih tahun. Ingin juga kami mengetahui ketahanan makanan tersebut sebetulnya sehari ke, 2 hari ke, ataupun mungkin berminggu-minggu boleh saja disimpan? Mungkin lama lah, dalam 3 ke 4 bulan. Tapi mesti mungkin disimpan dalam bekas yang kedap udara kan supaya tak masuk betul. angin kan. Tangan mengambil itu mestilah yang masuk bersih. Dan tangan yang mengambil itu Mesti bersih. Biasanya takut ada contamination ataupun ada pemikiran lainnya. Baik, kita ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kita itu Puan Mazida Zulkifli kerana berkesudian berkongsi sama segmen keusahawanan kita kuih cincin makanan tradisi kita ni. Kita dibebut sedikitlah ya Puan, minta maaf lah kalau ada tersalah kata ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih Puan. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.